Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaidi bin Shahlan dan kawan saya Muhammad Adam bin Ismail akan membentangkan berkaitan tokoh ekonomi Islam dalam bidang kewangan dunia barat. Okay. Pendahuluan. Kewangan Islam ialah satu alternatif kepada sistem kewangan konvensional yang mampu berdaya saing, malah boleh jadi lebih baik dan lihat sebagai sistem kewangan yang lebih menyeluruh. Aset kewangan Islam di ujung mencecah 3.69 trilion menjelang 2024. Di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, institusi kewangan hanyalah melibatkan dua komponen yang paling besar, iaitu pusat zakat dan Baitul Mal. Namun saban hari industri kewangan semakin hari semakin berkembang, terutamanya yang konvensional dan tidak patuh syariah. Jadi dengan prinsip bahawa Islam itu menyeluruh, Islam itu syumul, maka cendekiawan Islam berpendapat bahawa industri kewangan Islam juga perlu dikembangkan sesuai dengan acuan zaman kini. Okay. Sistem kewangan Islam dunia barat. Kewangan Islam kini bukan sahaja diimplementasikan di negara Islam, malah negara-negara barat juga mempunyai sistem tersebut. Beberapa kewujudan institusi kewangan Islam, pusat pelaburan patuh syariah dan kenaikan saham dalam pasaran di negara barat membuktikan bahawa industri kewangan Islam di sana sedang mendapat tempat. Kewujudan sistem kewangan Islam di negara barat pastinya tidak semegah dengan sistem kewangan konvensional, tetapi saban tahun menunjukkan prestasi yang berkembang. Tidak adil untuk membandingkan sistem yang baru diwujudkan dengan sistem bank konvensional yang sudah lama bertapak di negara barat. Okey, kita boleh tengok sebagai contoh di United Kingdom. Pada tahun 2008 terdapat 5 buah bank Islam yang beroperasi di United Kingdom. Pada tahun 2004 pula bank Islam pertama yang komersial ialah Islamic Bank of Britain, dan kemudian 2 tahun selepas itu tertubuhnya bank pertama untuk pelaburan, iaitu European Islamic Investment Bank. Bank of London and the Middle East, Orion Bank, Gatehouse Bank, European Islamic Investment Bank merupakan contoh lain bagi bank lain dari negara United Kingdom. Antara faktor yang menyebabkan kewangan Islam United Kingdom berkembang ialah populasi umat Islam yang semakin meningkat. Pemerintah British yang turut bersetujui untuk mengimplementasikan, mungkin kerana boleh mewujudkan pasaran baru ataupun meningkatkan ekonomi di United Kingdom. So pemerintah British turut bersetuju untuk mengimplementasikan kewangan Islam di negara United Kingdom. Juga antara faktor yang menyebabkan kewangan Islam berkembang ialah dapat sumber modal yang besar daripada negara Timur Tengah dan juga negara Islam lah yang lain, contohnya Turki, Malaysia juga ada, Brunei, tanah-tanah Arab sana, dan kota London juga di United Kingdom ni sememangnya dilihat sebagai pusat kewangan. Jadi mereka terima saja kewangan Islam ini untuk diimplementasikan di United Kingdom. Jadi kita boleh tengoklah United Kingdom ni berkembang luas di sana. Okey, pihak yang dilihat banyak menyumbang kepada United Kingdom adalah dari Akademi Pengajian di Fakulti Kewangan Islam di 16 universiti, lepasan ijazah sarjana, organisasi terlatih dan lain-lain. Jadi kita boleh tengoklah, ia bukanlah usaha seorang dua untuk mengembangkan kewangan Islam di United Kingdom, tapi adalah usaha ramai orang, terutamanya orang yang educated. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita pergi kepada latar belakang Dr. Monza. Siapakah Dr. Monza? Dr. Monza ni dilahirkan di Damsyik, Syria pada tahun 1940. Beliau merupakan antara orang yang pertama mewujudkan analisis kepenggunaan dalam beberapa institusi Islam seperti zakat, simpanan pelaburan, penggunaan dan pendapatan. Okey, kalau kita lihat latar belakang pendidikan Dr. Monza pula, Dr. Monza memperolehi ijazah sarjana muda dalam perniagaan dari Universiti Damaskus pada tahun 1962, dan pada tahun juga secara langsung dia menerima anugerah dari Presiden Syria sebagai mahasiswa yang terbaik. Pada tahun 1967, beliau memperolehi diploma tinggi dalam perancangan sosial dan ekonomi dari Agensi Perancangan PBB di Syria. Selain itu juga pada tahun 1975, Dr. Monza ni memperolehi PhD dalam bidang ekonomi dengan pengkhususan dalam bidang ekonomi antarabangsa dari University of Utah, Amerika. Okay, Dr. Monza ni terkenal sebagai ahli ekonomi, kaunselor, pensyarah dan pakar terkemuka dalam bidang syariah dan perundangan Islam. Beliau ni dapat dikatakan juga
terkenal di serata dunia kerana beliau banyak mengunjungi negara termasuk Amerika, Kanada dan negara-negara Timur Tengah, Eropah, Caribbean, Asia Tenggara dan Afrika dengan tujuan kuliah dan seminar, persidangan serta perundingan institusi kewangan serta menyampaikan ceramah-ceramah mengenai undang-undang dan peraturan kewangan Islam. Okay, seterusnya kita pergi kepada teori kepenggunaan Dr. Monzerkopf. Okay, dalam teori kepenggunaan Dr. Monzer ni, beliau mengaitkan 3 elemen utama iaitu rasionalisme Islam, konsep barang dan etika kepenggunaan dalam Islam. Okay, pertama sekali adalah rasionalisme Islam. Rasionalisme Islam ni adalah salah satu istilah paling bebas untuk digunakan dalam ekonomi kerana apapun perkara dapat direalisasi setelah merujuk kepada beberapa tindakan yang relevan. Pada dasarnya, kepenggunaan ni dibina berdasarkan dua perkara iaitu keperluan dan kepuasan. Dengan berfikir secara rasional ni, kita dapat membezakan antara keperluan dan keinginan untuk satu barang. Okay, terdapat 3 ciri asas dalam ekonomi iaitu kelengkapan, transitivitas dan kesinambungan. Okay, kelengkapan ni bermaksud setiap barang yang akan digunakan memiliki kelengkapan sesuai dengan keperluannya. Contohnya, seseorang berhadapan dengan item A, item B dan item C. Jadi, orang itu akan memilih barang yang mempunyai semua keperluannya. Sementara itu, transitivitas ni bermaksud bahawa orang itu konsisten dalam memilih barang. Sementara kesinambungan pula menyatakan bahawa keadaan hampir dengan pilihan, maka situasi ini juga harus menjadi pilihan yang diutamakan. Okay, seterusnya kita pergi kepada elemen yang kedua iaitu konsep barang. Barang dalam Islam adalah rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Al-Quran banyak menyebut barang yang boleh digunakan dengan cara menghubungkan nilai moral dan ideologi dengan kedua-duanya. Dalam hal ini, dua jenis istilah yang digunakan dalam Al-Quran adalah At-Tayyibat dan Ar-Rizq. Istilah yang pertama iaitu At-Tayyibat diulang sebanyak 18 kali di dalam Al-Quran. Dalam menterjemahkan istilah ini, Yusuf Ali secara bergantian menggunakan 5 fasa yang berbeza untuk menyatakan nilai etika dan kerohanian. Okay, menurutnya At-Tayyibat ni bermaksud yang pertama ialah barang yang baik, yang kedua barang yang baik dan suci, yang ketiga barang yang bersih dan suci, dan yang keempat barang yang baik dan indah, dan yang terakhir ialah makanan yang terbaik. Istilah yang kedua pula iaitu Ar-Rizq. Perkataan ini telah diulang dalam Al-Quran sebanyak 120 kali. Dalam terjemahan Al-Quran Yusuf Ali, perkataan Ar-Rizq ini digunakan untuk menunjukkan beberapa makna iaitu yang pertama makanan dari Tuhan, yang kedua pemberian dari Tuhan, yang ketiga bekalan dari Tuhan, dan yang keempat ialah pemberian dari syurga. Semua makna ini menunjukkan konotasi bahawa Allah adalah pemberi rahmat yang sebenarnya dan penyedia keperluan untuk semua makhluk. Okay, dari kedua-dua istilah ini, kita dapat tafsirkan bahawa konsep barang keperluan dalam Islam adalah bahan kegunaan yang berguna dan baik yang manfaatnya membawa kepada peningkatan material, moral dan spiritual pada pengguna. Tetapi item yang tidak mempunyai kebaikan dan tidak membantu memperbaiki taraf hidup manusia menurut konsep Islam bukanlah barang dan juga tidak boleh dianggap sebagai harta atau aset umat Islam. Oleh itu, barang yang dilarang tidak dianggap sebagai barang dalam Islam. Okay, seterusnya kita pergi kepada elemen yang terakhir dalam teori kepenggunaan Dr. Monzer iaitu etika kepenggunaan dalam Islam. Menurut Islam, rezeki Allah ni milik semua manusia dan suasana inilah yang menyebabkan sebilangannya berada di tangan orang-orang tertentu. Namun, ini tidak bermaksud yang mereka yang memiliki harta tersebut dapat menggunakan untuk diri mereka sendiri sahaja. Sebab apa? Sebab tak semua harta yang kita miliki itu adalah hak kita sahaja.
Oleh itu, rezeki yang diberikan kepada umat manusia tetap berhak kepada mereka yang lain walaupun tidak menerimanya. Seterusnya kita pergi kepada israf dan tabzir dalam teori kegunaan Dr. Monza. Menurut Dr. Monza, penggunaan berlebihan merupakan ciri orang yang tidak mengenal Tuhan dikecam dalam Islam, dan inilah yang disebut sebagai israf, iaitu sampah, ataupun tabzir, yakni mensia-siakan harta benda tanpa digunakan. Pembaziran di sini bermaksud penggunaan harta benda yang berlebihan untuk perkara-perkara yang melanggar undang-undang dalam perkara seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Ajaran Islam menganjurkan pola penggunaan dan penggunaan harta benda yang adil dan seimbang. Dan pola penggunaan ni iaitu maksud pola yang terletak di antara kedekut dan pembaziran. Kemudian tokoh yang kedua pula ialah Dr. Yahya Abdul Rahman. Dr. Yahya Abdul Rahman ini dilahirkan di Mesir, Kahirah Mesir pada 9 Julai 1944. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran ijazah sarjana muda di Universiti Kahirah dalam jurusan kejuruteraan kimia. Kiranya beliau ni orang sains lah, boleh saya cakap kan. Kemudian beliau berhijrah ke Amerika untuk melanjutkan ijazah sarjana master dan doktor falsafah iaitu PhD di Universiti Wisconsin Madison dalam jurusan sains juga. Kemudian beliau mengambil sekali lagi master atau ijazah sarjana dalam bidang kewangan antarabangsa. Kira saya boleh katakan basic background dia adalah orang sains dan orang kewangan lah, tapi bukan kewangan Islam. Okey. Kini jawatan yang paling tinggi dipegang beliau adalah ketua pegawai eksekutif di sebuah bank, iaitu CEO di sebuah bank di Amerika Syarikat, iaitu Lariba Bank di California. Dan beliau sememangnya pengasas untuk Lariba Bank. Okey, kita pergi kepada pemikiran Dr. Yahya. Kini beliau sudah menulis 2 buah buku dan beberapa kertas kerja. Kemudian beliau banyak membuat ceramah dan menggerakkan di seluruh dunia. Maksudnya dia pergi banyak tempat untuk membentangkan kertas kerja di universiti. Kemudian beliau ada dalam buku beliau ada menerangkan bersikit berkenaan teori monetary, teori ekonomi, teori kewangan antarabangsa, kewangan Islam dan juga kaitan besarnya kewangan dengan pusat bank dunia. Dalam satu bab, menarik untuk saya nukil dalam satu kertas kerja buku beliau, dalam satu bab, iaitu membincangkan berkaitan bahawa agama Yahudi, Kristian dan Islam juga melarang konsep bunga dan riba dalam sistem perbankan. Okey. Beliau juga menyatakan hasrat beliau semoga bank Lariba ini terus meluas secara global, yang mana akan menyebabkan pembangunan ekonomi, kemakmuran dari segi politik dan kewangan. Dan yang paling penting ialah integrasi antara dunia. Kemudian di setiap bandar Amerika terdapat satu bank Lariba, walaupun kecil supaya bank Lariba yang pusat tu dapat memudahkan bank yang kecil tadi untuk beroperasi di setiap bandar yang kecil tadi. Okey, sekian, terima kasih.